Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita ketahui, rasuah merupakan kesalahan terbesar dalam agama dan juga undang-undang di sesebuah negara. Kita seringkali mendengar mengenai tangkapan yang dilakukan oleh SPRM akibat rasuah dan juga salah guna kuasa dalam kalangan pegawai yang berprofil tinggi, di mana mereka ini mengkhianati tanggungjawab dan juga amanah yang telah diberi kepada mereka. Menurut SPRM, negeri maju adalah penyumbang tertinggi kirasuah di Malaysia, antaranya ialah Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor. Menurut Transparency International Malaysia (TIM), Malaysia terus merekodkan penurunan dalam indeks persepsi rasuah CPI 2021 buat 2 tahun berturut-turut apabila jatuh 5 anak tangga kepada kedudukan 62 secara keseluruhan daripada 180 buah negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, integriti membawa maksud kepada kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan juga keutuhan. Ia juga boleh merujuk kepada sifat-sifat baik dan positif yang terdapat pada seseorang. Sekiranya diperincikan lagi maksud integriti, ia juga boleh membawa maksud kepada bertanggungjawab, telus, amanah, berdedikasi, ikhlas, keterbukaan, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan juga boleh berpegang kepada cakapnya. Menurut SPRM, rasuah pula membawa maksud kepada suapan, iaitu penerimaan atau pemberian sebagai upah. Sebagai contoh, suapan boleh terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan atau diskaun. Oleh itu, kerajaan telah merangka satu Plan Anti-Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Hal ini bertujuan untuk mencapai aspirasi supaya Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah. Misi dalam plan ini ialah menegakkan kedaulatan undang-undang, manakala strateginya pula memperkukuh accountability dan integriti politik serta memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Keinginan mengatasi kuasa birokrasi merupakan salah satu faktor penyebab kejadian rasuah berleluasa di negara kita. Birokrasi adalah sesuatu kuasa yang bertanggungjawab mengikut jawatan yang dipegang dan mempunyai tempat dalam hierarki bagi sesebuah organisasi. Rasuah boleh terjadi di mana-mana sahaja seperti di sektor awam, sektor kerajaan, sektor swasta dan sebagainya. Di Malaysia, jawatan seperti pegawai awam sering dilihat menyalahgunakan kuasa mereka kerana mereka menganggap bahawa rasuah sebagai salah satu operasi standard. Berdasarkan kajian daripada Transparency International ataupun dikenali sebagai TI, mereka mendapati bahawa Malaysia menduduki tempat ke-62 daripada 180 buah negara bagi indeks persepsi rasuah tahunan. Samping itu, kes rasuah yang paling banyak terjadi di Malaysia adalah daripada kalangan jabatan-jabatan seperti Jabatan Imigresen, Jabatan Jalan Raya dan sebagainya. Sebagai contoh, pada tahun 2016 di mana kejadian seramai 15 pegawai dan 14 pegawai lain telah digantung kerja oleh Jabatan Imigresen. Hal ini kerana mereka telah didapati bersalah dan terlibat dalam sindiket pemerdagangan manusia. Assalamualaikum. Sikap materialistik adalah salah satu faktor kegiatan rasuah dalam Malaysia semakin berleluasa. Pada zaman ini dapat dilihat perubahan ekonomi yang menyebabkan kes rasuah semakin tinggi atau semakin meningkat dalam Malaysia. Disebabkan budaya atau kehidupan mewah di sekeliling atau telah dipupuk daripada kecil mendorong mereka untuk melakukan kegiatan rasuah. Seterusnya adalah pandangan terhadap individu yang berharta atau punyai kehidupan yang mewah lebih disanjungi dan dipandang tinggi oleh orang yang sekeliling. Perkara ini dapat dilihat dan dapat dibezakan di dalam kehidupan seseorang yang mempunyai harta maupun tidak. Seterusnya ialah melakukan kegiatan rasuah untuk meneruskan kehidupan yang mewah. Pada masa kini, kita dapat lihat ekonomi di negara semakin merundung dan kos sara hidup kita akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh keinginan seseorang individu memiliki kekayaan yang lebih cepat untuk meneruskan kehidupan yang senang. Menjadikan rasuah adalah salah satu punca atau salah satu cara untuk mereka melakukan dan menganggap itu adalah perkara yang remeh. Selain itu, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi juga merupakan antara faktor penyebab berlakunya kegiatan rasuah di negara kita ini. Hal ini kerana kepimpinan yang tidak cekap dan lemah akan mengakibatkan kurangnya penyeliaan serta pemantauan yang dilakukan terhadap golongan pekerja. Justru perkara ini akan mendorong
kepada berlakunya kegiatan rasuah secara berleluasa dalam sesebuah organisasi, yang mana akan membarah kepada semua institusi dalam sesebuah negara. Oleh itu, budaya sebegini akan dipraktikkan ke dalam gaya pemerintahan mereka apabila mereka memperoleh kuasa kelak, yang mana para penjawat awam juga turut terpalit dalam kegiatan yang terhina ini. Kelemahan kepimpinan negara ini akan menyebabkan kredibiliti penjawat awam turut direncatkan, malah ada dalam kalangan mereka seperti cakap tak serupa bikin apabila terlibat dalam rasuah. Kesannya daripada kegiatan rasuah yang mula meresap ke dalam institusi penjawat awam ini adalah berlakunya kelemahan-kelemahan dalam sistem dan prosedur kerja yang akan membuka peluang serta memberi laluan kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk terlibat dalam kegiatan rasuah ini. Antara faktor lain berlakunya gejala rasuah ini ialah disebabkan oleh kurangnya penghayatan didikan agama dalam kalangan masyarakat di Malaysia pada hari ini. Hal ini kerana pegangan agama yang rapuh dan tahap keimanan yang hanya senipis kulit bawang seseorang individu itu menyebabkan mereka terlibat dalam melakukan perbuatan rasuah. Kekurangan penghayatan didikan agama dalam diri mereka juga menyebabkan mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk serta sikap ingin hidup mewah sehingga sanggup mengetepikan ajaran agama. Tambahan lagi, mereka juga sama sekali tidak menghiraukan akan konsep pahala dan dosa dalam sesuatu perbuatan serta tindakan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, mereka menganggap bahawa perbuatan memberi dan menerima rasuah tersebut tidak salah kerana mereka menganggap wang rasuah tersebut sebagai hadiah atau imbalan dan merasakan bahawa ia tidak salah di sisi agama. Oleh itu, jelaslah bahawa kurangnya penghayatan agama dalam diri seseorang individu itu merupakan salah satu faktor berlakunya gejala rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya gejala rasuah di negara kita, iaitu penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini berlaku kerana hukuman yang dikenakan ke atas pelaku tidak setimpal dengan perbuatan mereka yang menyebabkan mereka tidak berasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, kebanyakan yang terlibat dengan gejala rasuah ini adalah penjawat awam. Hal ini kerana mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lumayan dan seterusnya ingin kenaikan pangkat. Ada juga segelintir masyarakat di negara kita yang terlibat dengan rasuah ini kerana mereka malas bekerja. Justru itu, wang yang ditawarkan kepada mereka sangatlah lumayan. Pelaku yang terlibat dengan gejala rasuah ini hanya dikenakan hukuman yang ringan, iaitu dengan membayar denda. Mereka sanggup untuk didakwa di mahkamah daripada berhenti untuk menerima ataupun memberi rasuah. Sekian, terima kasih. Faktor ketara yang seterusnya mengakibatkan gejala rasuah semakin meningkat akibat masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan itu sendiri. Masyarakat menganggap masalah rasuah ini hanyalah perkara yang kecil dan diambil mudah kerana sistem kerajaan yang tidak memiliki satu sistem yang telus, terutamanya aspek pemberian tender ataupun kontrak projek, yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan ini untuk mengauk keuntungan dengan memberikan rasuah. Lagipun, ketiadaan sistem permantauan berkesan yang bak melepaskan batuk di tangga menyebabkan ramai pekerja awam yang terangsang untuk melakukan jenayah rasuah ini. Maka wabak sosial ini telah menular dalam masyarakat kita sehingga dianggap sebagai asam garam kehidupan dan merupakan kebiasaan di negara kita. Persepsi demikianlah menyebabkan jumlah kes rasuah melambung tinggi meningkat dan menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita. Antara faktor berlakunya gejala rasuah adalah disebabkan oleh kerana birokrasi. Kerana birokrasi merupakan satu urusan kerja yang melibatkan agensi kerajaan, di mana ianya memakan masa yang lama dan beberapa peringkat sebelum sesuatu perkara ataupun
permohonan dapat diluruskan disebabkan proses yang terlalu lama setengah masyarakat mengambil keputusan ataupun jalan mudah dengan menawarkan rasuah ataupun dipanggil duit kopi kepada pegawai yang terlibat untuk mempercepatkan proses urusan mereka. Selain itu, disebabkan kerana birokrasi ini, terdapat juga pegawai yang mengambil kesempatan dengan mengenakan charge tambahan ataupun extra charge kepada pelanggan mereka untuk mempercepatkan proses urusan mereka, dan ini menunjukkan bagaimana kerana birokrasi menyebabkan gejala rasuah berluasa terutama sekali dalam agensi kerajaan. Langkah pertama ialah meningkatkan kesedaran masyarakat melalui kempen. Antara pendekatan kesedaran melalui kempen ialah memberikan pendidikan anti rasuah kepada masyarakat. Melalui pendidikan ini, perlu dijelaskan kepada masyarakat secara terperinci tentang maksud-maksud rasuah. Dengan ini, masyarakat akan lebih cakna tentang tingkah laku yang mendatangkan rasuah. Seterusnya, pendekatan kempen anti rasuah melalui platform media sosial. Kempen anti rasuah ini boleh dihebahkan kepada masyarakat awam melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Para pengguna media sosial akan didedahkan berkenaan kesalahan rasuah dengan lebih jelas. Seterusnya, kempen kesedaran seperti mengadakan forum dan ceramah. Mengadakan forum pembincangan dengan orang awam yang boleh disampaikan oleh pihak wajib seperti dari wakil pihak SPRM. Forum ini akan membolehkan orang awam dapat bersoal jawab dan lebih memahami tentang bahayanya kesalahan rasuah pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Langkah yang seterusnya ialah penguatkuasaan pelaksanaan undang-undang dengan lebih tegas. Pihak kerajaan haruslah menggubal undang-undang mencegah rasuah yang selaras dengan peredaran masa, pembangunan negara, perkembangan ekonomi dan politik negara kita. Undang-undang yang dikuatkuasakan mestilah diperbaharui dari semasa ke semasa. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menilai semula dan menambah baik Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 575, khususnya dari segi hukuman. Jumlah denda minimum yang diperuntukkan menerusi Akta 694 perlu dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM50,000 dengan mengekalkan jumlah 5 kali ganda nilai suapan dan mengikut mana lebih tinggi. Aktiviti rasuah juga boleh diambil tindakan menerusi kanun keseksaan supaya dapat memberi pengajaran kepada masyarakat umum supaya tidak terjebak dengan aktiviti jenayah ini. Mantapkan iman dan mengukuhkan jati diri seseorang individu juga merupakan salah satu langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kadar rasuah. Iman dan kepribadian merupakan salah satu sifat yang utama bagi membatras gejala rasuah. Jika amalan rasuah dibenci oleh setiap golongan manusia, sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga dan kerajaan, maka gejala rasuah dapat diatasi dengan serta-merta. Jika setiap individu mempunyai iman yang kuat dan jati diri yang tinggi, dapat melawan hawa nafsu untuk melakukan jenayah ini kerana sifat inginkan kemewahan dan kebendaan tiada dalam diri mereka walaupun peluang besar untuk melakukan rasuah ada di depan mata. Dalam agama Islam, iman dan keinginan umatnya sentiasa berubah dan merosot jika tidak diambil berat. Ada kalanya imannya kuat, ada kala imannya menjadi nipis seperti kulit bawang. Akan tetapi, iman boleh dipertingkatkan dengan melakukan amal ibadah, contohnya membaca, mendengar dan memahami Al-Quran dan hadis. Dengan ini, kita tidak akan terpesong serta dapat membezakan perkara yang baik ataupun yang buruk. Seterusnya, penerapan nilai murni di sekolah juga merupakan salah satu langkah bagi menangani gejala rasuah ini. Pendedahan awal tentang bahaya gejala rasuah ini sejak di bangku sekolah amat merupakan langkah utama yang sangat bijak. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya terdapat usaha dalam menerapkan konsep murni sebegini ke atas generasi muda untuk membenci dan menghindari gejala rasuah, ia akan dapat melahirkan seseorang individu itu mempunyai sifat-sifat murni iaitu bersikap telus, amanah, jujur semasa menjalankan sesuatu tugas yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menerapkan gejala rasuah ini dalam sukatan pelajaran di sekolah iaitu bagi subjek-subjek tertentu seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga pendidikan sivik kewarganegaraan. Oleh itu, dengan adanya penerapan awal, benci terhadap
Rasuah akan dapat dihayati dalam diri pelajar sekiranya dididik sejak zaman persekolahan lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jelas bahawa dengan adanya penerapan nilai murid di sekolah ini merupakan langkah terbaik bagi menangani gejala rasuah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyambung pembentangan tentang langkah untuk mengatasi gejala rasuah yang seterusnya, iaitu dengan memastikan sektor awam beroperasi secara telus dan jujur. Dalam sesebuah organisasi, pengurus merupakan sebuah jawatan yang paling penting dan harus menjadi contoh yang baik kepada orang bawahan atau pekerja yang lain. Bukan itu sahaja, begitu juga dengan sektor awam di negara kita, di mana jika pentadbiran negara dilaksanakan dengan baik dan dapat menyingkirkan mereka yang mengamalkan gejala rasuah, pasti sektor lain juga akan turut serta. Contoh yang dapat dilihat ialah dalam sesetengah kalangan kaki tangan kerajaan, di mana mereka menyerahkan projek kepada mereka yang menawarkan harga yang paling tinggi dan bukan berdasarkan kemampuan sesebuah syarikat tersebut. Hasilnya, projek yang dihasilkan menjadi ala kadar. Situasi ini sepatutnya boleh dielakkan jika kaki tangan awam melantik sebuah syarikat yang boleh dipercayai seperti yang mempunyai merit dan rekod yang baik. Baiklah, antara langkah untuk mengatasi masalah ataupun gejala rasuah ini yang seterusnya adalah dari segi didikan agama dari kecil. Hal ini demikian kerana didikan agama yang diterapkan di awal usia kanak-kanak lagi akan dapat membantu membentuk kehidupan yang lebih baik bagi seseorang manusia. Oleh itu, peranan ibu bapa sangatlah penting bagi memastikan mereka memberi didikan agama yang cukup kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Keadaan ini seterusnya akan dapat membantu setiap individu itu supaya hidup dalam keadaan dengan sahsiah yang lebih baik lagi. Sehubungan dengan itu, didikan agama yang dapat mereka perolehi dari kecil ini akan dapat membantu mereka menentukan hala tuju dan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Ini kerana mereka akan dapat menilai dengan lebih baik perkara yang buruk maupun yang baik. Oleh itu, keadaan ini seterusnya akan dapat mengelakkan mereka dari terjerumus ke kancah ataupun ke gejala rasuah. Salam sejahtera, nama saya Rafizal dan saya akan sambung untuk langkah yang seterusnya iaitu memperbaiki dan menstabilkan kos sara hidup. Kos sara hidup yang tinggi menjadi salah satu alasan yang sering kita dengar kerana ianya telah menyempitkan pendapatan sehingga sanggup segelintir daripada kita terlibat dengan korupsi. Walaupun pendapatan gaji minimum baharu telah dilakukan, namun harus kita ingat bahawa gaji minimum yang sebanyak 1,500 masih kurang relevan kerana berlaku peningkatan kos sara hidup sejak kebelakangan ini. Pihak kerajaan perlu bersiap sedia untuk mengawal kenaikan harga barang. Sebagai contoh, penarikan kembali subsidi minyak masak tulen 2 hingga 5 kilogram. Seeloknya, kerajaan perlu melakukan subsidi yang bersasar, terutamanya diberikan kepada golongan B40 supaya ianya dapat membantu meringankan beban golongan yang lebih memerlukan. Pihak yang terlibat juga perlu memastikan anggota-anggotanya melakukan rodaan dan pemantauan yang lebih kerap terhadap premis dan kedai rujik supaya tidak berlakunya ketirisan dan penipuan harga barang. Kesimpulannya, rasuah merupakan satu perbuatan yang sangat keji dan tidak patut dilakukan oleh golongan-golongan atasan, bawahan, kaya ataupun miskin maupun lelaki ataupun perempuan. Rasuah mempunyai pelbagai faktor yang menyebabkannya ianya terjadi dan juga mempunyai pelbagai langkah penyelesaian untuk membasminya. Rasuah perlu dititik beratkan tidak kiralah dari pihak kerajaan, ibu bapa, masyarakat maupun penerima dan pemberi rasuah itu sendiri kerana rasuah dapat memberi kesan yang sangat buruk kepada pembangunan dan kesejahteraan sesebuah negara. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.